Selamat sejahtera, kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan sebuah video tentang Marine Radar. Ini adalah ahli kumpulan saya, yaitu Fateh, Welte, Hanif, dan juga saya, Heli. Marine Radar ialah sebuah alat elektronik yang digunakan di atas kapal untuk mengesan dan memantau objek di sekitar permukaan laut dengan menggunakan gelombang radio. Objek yang dapat dikesan termasuk kapal lain, daratan, pelampung, pulau kecil, dan halangan lain di laut. Radar ini sangat penting terutama ketika cuaca buruk, waktu malam, atau dalam keadaan jarak penglihatan rendah seperti hujan lebat. Fungsi Marine Radar. Marine Radar atau radar kapal mempunyai beberapa fungsi penting dalam pelayaran, terutamanya untuk keselamatan dan navigasi. Fungsi utama radar adalah untuk mengesan objek di sekitar kapal, membantu mengelakkan pelanggaran, menentukan kedudukan kapal, dan memantau cuaca. Baiklah, terima kasih Heli. Sekarang saya, Fateh, akan membentangkan tentang sifat-sifat gelombang makro. Yang pertama, berfrekuensi tinggi. Gelombang makro dalam radar biasanya berada pada julat 3 GHz hingga 9,4 GHz. Frekuensi yang tinggi ini membolehkan gelombang makro membawa maklumat dengan lebih tepat dan menghasilkan paparan objek yang lebih jelas di skrin radar. Yang kedua, tertakluk kepada penyebaran dan serakan. Dalam cuaca buruk seperti hujan lebat ataupun ribut, gelombang makro boleh berselerak dan menyebabkan sedikit gangguan pada isyarat radar. Namun begitu, sistem radar yang semakin modern dan canggih telah direka untuk menapis gangguan ini. Yang ketiga, berkelajuan cahaya. Gelombang makro bergerak pada kelajuan lebih kurang 300 km per saat, sama seperti cahaya. Oleh itu, radar dapat mengira jarak objek berdasarkan masa yang sangat singkat. Ini membolehkan pengesanan sesuatu objek dilakukan dalam masa yang nyata ataupun real time. Yang keempat, tidak memerlukan medium. Gelombang makro boleh bergerak pada ruang vacuum tanpa udara. Ini bermaksud radar masih boleh berfungsi di kawasan terbuka seperti laut lepas tanpa bergantung kepada bahan pengantaranya seperti udara ataupun air. Dan yang terakhir sekali, gelombang makro boleh dipantulkan oleh objek pepejal. Ciri ini sangat penting karena prinsip operasi radar bergantung kepada pantulan gelombang makro apabila ia mengenai objek seperti kapal lain, bebatuan, pelampung, atau pulau. Semakin besar dan padatnya objek, semakin kuat pantulannya. Terima kasih Fatih atas pembentangan sebentar tadi. Saya Hanif dari Kumpulan 5 akan menerangkan pengoperasian peralatan. Ia berfungsi berdasarkan prinsip pantulan gelombang elektromagnet. Langkah asas operasi radar marine. Pertama, pemancar menghantar gelombang mikroradio dalam bentuk denyutan melalui antena ke arah tertentu. Apabila gelombang ini mengenai sesuatu objek, ia akan dipantulkan semula. Seterusnya, antena menerima pantulan ini dan menghantar isyarat ke pemproses radar. Akhir sekali, sistem akan menganalisis masa dan arah pantulan, lalu memaparkan lokasi dan jarak objek pada skrin radar kapal. Hubung kait dengan ciri-ciri gelombang. Terdapat beberapa ciri-ciri penting gelombang yang berkait dengan operasi radar. Yang pertama, frekuensi tinggi, memberi keupayaan untuk mengesan objek kecil dan menghasilkan image yang lebih jelas. Pantulan refleksi. Radar bergantung kepada keupayaan gelombang dipantulkan oleh permukaan objek. Objek logam dan permukaan rata memantulkan lebih kuat. Kelajuan gelombang. Gelombang mikro bergerak pada kelajuan cahaya 300.000 km per saat. Masa yang diambil oleh gelombang untuk kembali digunakan untuk mengira jarak objek. Penembusan kabus hujan. Gelombang mikro boleh menembusi kabus dan hujan ringan, menjadikannya sesuai untuk navigasi dalam cuaca buruk. Arah perambatan. Radar boleh mengesan arah objek berdasarkan sudut antena ketika menerima pantulan.
membolehkan sistem menunjukkan kedudukan relatif objek. Kesan gelombang. Kelebihan: meningkatkan keselamatan pelayaran. Radar laut membolehkan kapal untuk mengesan objek yang berada di dalam laut, walaupun laut dalam keadaan gelap gelita atau cuaca buruk. Hal ini dapat mengelakkan kapal laut berlanggar dengan objek yang keras. Keburukan: pendedahan kepada gelombang mikro. Sekiranya tidak mengambil langkah-langkah keselamatan yang betul, pendedahan yang berterusan terhadap gelombang mikro berkuasa tinggi boleh memberikan kesan yang buruk kepada kesehatan manusia. Contohnya, pening kepala dan gangguan tisu lembut. Kelebihan yang kedua, berfungsi dalam semua keadaan cuaca. Disebabkan radar menggunakan gelombang mikro yang tidak bergantung kepada cahaya, oleh itu, radar ini dapat beroperasi pada siang, malam, semasa hujan, kabus atau ribut. Dan keburukan yang kedua, memakan kos penyelenggaraan yang tinggi. Pemasangan radar laut memerlukan kos yang tinggi, dan peralatan ini perlu diselenggara dengan baik untuk mengelakkan kegagalan operasi, khususnya bagi kapal yang sering beroperasi dalam keadaan yang ekstrim. Kelebihan yang ketiga, memberi maklumat masa nyata. Radar laut memberikan maklumat secara langsung tentang kedudukan objek di sekitar kapal. Hal ini membantu pelaut membuat keputusan yang pantas dan selamat untuk kapal. Keburukan yang ketiga, risiko gangguan isyarat kepada kapal laut. Dalam situasi yang tertentu, seperti hujan lebat atau laut bergelora, isyarat radar boleh terganggu atau menghasilkan bacaan yang kurang tepat. Hal ini yang dapat menjejaskan keupayaan radar untuk mengesan halangan. Kesimpulan, marine radar ialah alat pada kapal yang menggunakan gelombang mikro. Ia dapat mengesan objek dalam laut yang dapat mengelakkan kapal daripada bocor akibat melanggar objek yang berada di lautan. Selain itu, marine radar dapat memudahkan kerja-kerja di atas kapal karena tidak perlu memantau radar tersebut setiap masa karena ia juga mempunyai penggerak sedia ada. Akhir sekali, ia juga dapat bertahan dalam berbagai cuaca. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.